Dalam seni bina, mungkin nampak saya di England, tapi sebenarnya di Mumbai. Dahulu bandar ini dipanggil Bombay dan dimiliki orang Inggeris. Pada masa itu, ia merupakan salah satu bandar utama British di seluruh Asia. Ketika itu, di jalan-jalan ini hanya wajah-wajah berkulit putih yang boleh ditemui. Sekarang, satu-satunya orang berkulit putih di sini hanyalah saya. Kita semua mempunyai kebencian terhadap England dan itu tidak boleh dinafikan. Negara yang dahulunya dianggap sebagai burung emas dengan kekayaan yang melimpah telah dihina sehingga ke tahap di mana rakyatnya mati kelaparan. Kini, Mumbai adalah salah satu metropolis terbesar di dunia. Populasinya hampir mencecah 30 juta orang. Tetapi dahulu di tempat ini hanya terdapat air dan beberapa pulau nelayan. Bombay hanyalah salah satu daripadanya. Lama-kelamaan pulau-pulau itu disambungkan dengan tambak dan kini di sini terbentang daratan yang bersambung, padat dengan penduduk dan tanah kering. Pada mulanya, Bombay telah ditakluki oleh Portugis yang kemudian menghadiahkannya kepada orang Inggeris. Orang British membina pelabuhan terbesar di sini, banyak kilang dan juga landasan kereta api pertama di India. Namun, masa lalu kolonial sangat membebankan rakyat India. 30 tahun lalu, nama Eropah Bombay ditukar kepada Mumbai. Cai, kini ia ibu kota ekonomi India. Tetapi penampilannya tidak begitu menyenangkan. Tikus hanya berlari. Perempuan sering dibiarkan, mereka dibunuh itu memang sudah diketahui atau dibuang di jalanan. Sejarah agung, teknologi moden dan kemiskinan yang tidak berpenghujung. Di India, semua ini wujud di satu tempat. Lihatlah bagaimana hujan turun di Mumbai. Betapa besarnya perbezaan antara musim panas dan musim sejuk, iaitu antara musim kering dan musim hujan. Jika pada bulan April hanya turun setengah milimeter hujan, bulan Jun pula sudah mencecah 504 milimeter. Jadi, antara kedua-duanya hanya sebulan, tetapi perbezaannya kena 1000 kali ganda. Inilah Mumbai dari pesawat. Ada kawasan yang terang benderang dan di sebelahnya pula gelap gelita. Itulah kawasan untuk golongan miskin. Lapangan terbang Mumbai yang besar melayani 50 juta penumpang setahun dan kelihatan sangat hebat. Ramai rakyat India bermimpi untuk bergambar di sini dan terbang ke mana-mana. Di sini, anda sudah boleh melihat banyak anjing liar dan bukannya barisan kereta, terdapat barisan teksi. Di sini, tuk-tuk berbaris 2 baris. Mereka juga pemandu teksi dan mereka malah mempunyai seragam khas. Pakaian mereka nampak ringkas, tetapi orang India kelihatan ceria memakainya. Mereka tersenyum dan melambai ke arah kamera. Jika saya hulurkan tangan, saya boleh menyentuh kereta yang lalu di sebelah terus dari tuk-tuk. Dan di sini saya sudah keluar dari kereta api yang penuh sesak. Saya hampir tidak sempat keluar. Saya belum pernah melihat begitu ramai orang di satu tempat. Nasib baik, saya keluar tepat pada masanya. Kereta api itu seperti terbakar. Orang ramai keluar dari kereta api di mana-mana dan berpindah ke bas yang sama-sama sesak. Jika anda naik lebih tinggi, anda tidak akan nampak penghujung orang ramai ini. Malah di langit pun ada orang. Lihat, satu lagi kapal terbang penuh orang baru mendarat. Mustahil makan dalam suasana selesa di sini. Orang lapar terpaksa makan berdiri di tepi dinding. Di sini memang terlalu ramai orang tinggal. Orang ramai tidak muat dalam ruang yang ada. Ini bukan kaki lima. Saya berjalan di tengah jalan bersentuhan dengan kereta dan tuk-tuk yang lalu lalang kerana memang tiada cara lain untuk lalu. Saya berjalan di persimpangan jalan. Setiap ruang kosong di bumi ini segera diisi oleh para peniaga. Kebanyakan mereka berniaga makanan. Sayur dan buah diletak di atas tanah kotor, tempat orang lalu lalang tanpa mengganggu sesiapa. Ini merupakan pusat Bombay lama. Dunia di sini sangat berbeza dan di sini ada trek tunda moped beroperasi. Kadang-kadang di sini terasa seolah-olah berada di London. Dahulu di kawasan ini, malah di tempat awam pun ada zon khas untuk orang kulit putih sahaja. Inilah hotel pertama yang khusus untuk orang Inggeris. Sekarang ia sedang dipulihkan kerana telah mendapat kelulusan UNESCO.
Malah perpustakaan yang baru kita lewati itu juga dibina oleh seorang saudagar. Di sana ada bilik bacaan. Di dalamnya terdapat halaman kecil dan pelbagai jenis pokok palma tumbuh di situ. Sungguh cantik. Hampir semua di sini dibina semasa zaman Inggeris. Ini adalah Universiti Mumbai. Di sini adalah bangunan majlis perbandaran dan ini pula stesen kereta api utama Victoria. Ia dinamakan sama seperti stesen utama di London. Nama ratu kini orang India telah menamakan semula stesen. Anda mungkin sudah meneka, tetapi ini adalah salah satu stesen kereta api paling sibuk di dunia. Setiap hari, 3,5 juta orang melalui stesen Victoria. Itu 15 kali ganda lebih banyak berbanding stesen Victoria di London. Jam di sana kebetulan juga serupa. Bila anda melihat ke atas, terasa seperti England dalam filem Harry Potter. Bila anda menunduk ke bawah, anda berada di India. Saya rasa Harry Potter pasti akan sesat di sini. Betul-betul. Huru-hara. Jutaan orang telah benar-benar mengubah suasana kawasan Inggeris yang elegan ini. Sebenarnya kehidupan di India biasanya berjalan perlahan, ya, tapi tidak di sini. Orang India bergegas pulang dari tempat kerja. Sepanjang jalan setiap langkah ada yang cuba menjual sesuatu kepada mereka. Di sini mereka memerah tebu. Saya dan Alina cuba tidak ketinggalan dengan warga tempatan dan beraninya melintas jalan di tempat terlarang. Nenek selalu melintas jalan begini di mana-mana. Ayah seronok sini. Ya! Pintu gerbang ini adalah simbol utama era kolonial. Inilah perkara pertama yang dilihat orang Inggeris yang tiba di India. Ia juga menjadi tempat terakhir di bandar ini bagi warga British yang terpaksa meninggalkan Bombay selepas kejatuhan rejim kolonial. Sekarang ini adalah tempat kegemaran di Mumbai untuk bergambar. Malah orang ramai juga suka duduk bersantai terus di dataran ini. Saya tak rasa orang Inggeris dulu duduk berehat di lantai macam ni. Apa pendapat kamu? Nampaknya memang tidak. Dulu askar-askar British berlepas dari sini, sekarang pula pelancong India. Di sini juga terletaknya Hotel Indah Taj Mahal. Menurut legenda, seorang industrialis India bernama Tata membinanya kerana marah kepada orang Inggeris yang tidak membenarkannya masuk ke hotel untuk orang kulit putih. Hotel itu memang hebat dan orang India membinanya mengikut piawaian dunia hampir tanpa penglibatan orang Inggeris. Dan memang ada orang India yang sangat kaya. Mereka membelanjakan wang mereka di tempat-tempat milik Inggris. Jadi mereka pun membina bangunan-bangunan indah ini. Gandhi ketika beliau pergi ke London untuk belajar, beliau mempunyai tiket kelas pertama. Because itulah kisah klasik mereka. Dan dia tidak dibenarkan masuk ke gerabak kerana dia bukan orang kulit putih. Kemudian dia pergi ke Afrika di mana orang Inggris juga menindas orang kulit hitam dan orang India di Afrika Selatan itu. Jadi ketidakadilan itu terkumpul dalam dirinya dan dia menyebarkan rasa ketidakadilan itu ke seluruh India. Lelaki ini Aditya. Dia pelajar berpotensi yang mencintai negaranya. Hari ini dia berjalan di kuil purba dan merakam gambar ini. Kita semua tahu bahawa England pernah memerintah India selama kira-kira 200 tahun. Bab ini kelihatan agak menjengkelkan dan mengecewakan pada masa yang sama. Ini adalah tempoh di mana kita menyaksikan revolusi perindustrian. Tetapi ini juga merupakan tempoh kemerosotan. Negara yang dahulunya dianggap sebagai burung emas dengan kekayaan yang melimpah telah dihina sehingga ke tahap di mana rakyatnya mati kelaparan. Bahagian utama ialah wilayah Bengal yang merupakan salah satu kawasan paling kaya dan makmur. Wilayah ini telah dihina sehingga ke tahap berlakunya kebuluran di sana. Yang paling terkenal ialah kebuluran besar di Bengal di mana berjuta-juta orang mati tanpa makanan. Saya boleh katakan bahawa setiap orang mempunyai pandangan tersendiri mengenai sejarah penjajahan di negara kita. Kita semua mempunyai rasa benci terhadap England hanya sedia India yang dakwa dan itu tidak boleh dinafikan. India suatu ketika dahulu merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Rakyat tidak pernah mengalami kekurangan makanan. Tetapi apabila British berundur, orang ramai benar-benar mati kelaparan di tempat yang dahulunya didiami oleh golongan bangsawan. Saya rasa sangat kecewa dan marah bukan sahaja kerana kekejaman yang dilakukan oleh British, tetapi juga kerana pemerintah kita sendiri yang tidak mampu bertindak dengan sewajarnya pada masa itu. Pihak berkuasa dan orang yang berkuasa mengambil kesempatan daripada situasi ini. Rakyat kita menderita, sedangkan mereka yang melakukan kekejaman itu sudah tiada di dunia ini. Jangan menyalahkan sesiapa atas perkara ini.
Di mana-mana hotel, mereka pasti ada baldi seperti ini. Menakutkan untuk membayangkan untuk apa ia digunakan. We take some water and then we clean. We take a left hand and then we clean with the left hand. Inilah gayung kecil yang memang untuk tujuan itu. Sepanjang malam, tikus-tikus berlari di atas siling. Maksudnya dari sebelah sana, bunyi tapak kaki mereka. Saya langsung tak dapat tidur. Saya membayangkan bagaimana mereka menyerang saya. Saya dengar muzik. Dan hanya dengan cara itu saya tertidur. Tiada internet di dalam bilik. Ngeri betul. Inilah India anda. Saya bangun dan berjalan lebih dekat ke orang ramai. Saya perlu panjat ke sini. Udara dalam gerabak disegarkan oleh kipas besar dan pintu terbuka. Pintu itu tidak pernah ditutup walaupun pada kelajuan tinggi. Semua orang menjenguk keluar, saya pun turut menjenguk. Secara purata, 7 orang mati di landasan kereta api di Mumbai setiap hari. Sebahagian mereka terjatuh dari pintu terbuka, lainnya dilanggar kereta api kerana mereka tinggal di atas landasan tanpa penghadang. Hampir seluruh kawasan sepanjang landasan kereta api dipenuhi kotoran, sampah dan tapak pelupusan di bawah burung gagak berlegar. Walaupun kereta api berhenti agak lama, mereka tetap mesti berebut-rebut dengan kasar, sama ada ketika keluar maupun masuk. Dalam kereta api, orang tanya siapa saya. Saya beri pautan saluran saya. Bangunan-bangunan tinggi ini menandakan saya sudah hampir ke pusat Mumbai. Tetapi suasana di sini tidak banyak berubah. Orang ramai berehat di atas tanah kotor dan permukaan lain. Ya, di jalan keadaannya huru-hara sehingga bas tidak dapat menghampiri perhentian dan mengambil penumpang di tengah jalan. Beginilah rupa kawasan Puratadi, salah satu bandar terbesar di dunia. Bangunan tinggi yang menakutkan dan bangunan 2 tingkat yang lebih daif lagi. Maksudnya tingkat pertama juga dimiliki oleh pemilik yang sama. Di tingkat bawah, mereka menjalankan perniagaan. Tingkat 2, mereka tinggal. Betapa padatnya. Penghuni rumah mewah ini, kisah kawasan Setinggan, sekelilingnya. Tidak, sudah tentu tidak. Di sini semua orang hidup, begini. Mereka yang tinggal di Setinggan, saya pernah berjalan, melaluinya beberapa kilometer. Di sini ada kawasan luas, di mana Setinggan-Setinggan ini berada. Sama ada kawasan Muslim ataupun Hindu, tiada bezanya. Semuanya sama, serupa sahaja. Dan sekarang mereka hidup dengan baik. Di setiap Setinggan sudah ada bekalan air paip dan di suatu tempat di pinggirnya sudah ada tandas awam yang dahulunya tidak wujud kerana semuanya dibuang ke sungai seperti ini. Semuanya masuk ke dalam sistem pembetongan. Pada masa yang sama, para peniaga tidak lupa bahawa waktu tengah hari adalah masa untuk tidur. Lalu mereka pergi dan menutup gerobak mereka. No, ini adalah dobi India. Pelik, tetapi tempat inilah yang melambangkan kebersihan di sini. Maksudnya, pakaian digantung terus di atas palang jambatan. Di mana-mana permukaan yang ada. Inilah India yang sebenar. Taraf hidup penduduk tempatan boleh dinilai melalui apa yang dijual di gerai-gerai. Televisyen ini berusia sekitar 40 tahun dan masih ada pembelinya. Di tingkap-tingkap ada pakaian koyak rabak. Tidak jelas sama ada itu sampah atau pakaian dijemur. Apartmen lebih berada pasu bunga atas jeriji tingkap. Bangunan paling bersih ialah sekolah. Di sana ada lorong-lorong kecil seperti itu. Itu saja. Di sana ada benda macam magnet. Betul-betul di tengah-tengah kawasan Setinggan ini terletak khazanah rakyat India. Satu peringatan bahawa negara ini pernah menjadi salah satu tamadun paling maju di dunia. Ini adalah pintu masuk ke Gua Purba yang dipahat terus ke dalam batu kira-kira 1500 tahun yang lalu. Kita perlu tanggalkan selipar nanti. Di sini ke? Bila? Sebab di sini sudah dianggap tempat suci. Alexander berkelulusan bidang pembinaan dan telah mengembara di India selama 30 tahun. Namun tidak memahami bagaimana orang India purba membina atau memahat struktur seperti ini dalam batu monolit. Lihat, tiang-tiang ini, nampak tak? Dan di dalam itu ada kuil. Rasanya mustahil untuk memahat seperti ini hanya dengan pahat nangkakuan, walaupun banyak perkara di sini pun saya sendiri tak faham. Bahan ini sangat keras dan yang menariknya juga rapuh.
Di dalamnya ada kuil aktif, paderi membenarkan kami masuk. Kami cuba untuk tidak mengejutkan penjaga lain. Upacara keagamaan terbuka. Ya. Dan mereka menyembah Shiva. Pada abad ke-6, agama Hindu tersebar pesat di seluruh India. Di seluruh rantau ini, banyak gua keagamaan diukir di batu telah dibina. Yang ini adalah yang paling tua didedikasikan kepada Dewi Jogeshwari. Banyak dewan, tiang arca dan tempat suci diukir secara manual. Lihat, bukan sekadar pintu, ia sebenarnya mesti bertingkat-tingkat seperti ini. Ya, Nah, ya itu kemudian mereka mengukuhkannya. bahagian yang telah retak itu, ya, mereka telah mengukuhkannya. Ini dia lembu jantan, Om Namah Shivaya. Ini Nandu. Shiva sedang bermeditasi, entah di mana, dalam satu lagi meditasi ribuan tahun. Dan dia sedang menunggu Shiva terjaga. Begitulah ceritanya. Mereka telah atur kehidupan di sini. Ya, semua ini untuk para jemaah, air, pembersihan diri, dan sebagainya. Lihat, ada pipe air. Oh, ini cerita moden. Pada kunci supaya, ya, Dikunci dengan rapat supaya tak boleh dibuka. di Mumbai ada tempat minum umum seperti ini. Di seluruh bandar orang datang dan minum. Air, sesiapa boleh datang dan minum percuma. Cawan tetap satu untuk semua orang. Nampak macam, di sini memang ada yang mengetuk sesuatu dari sebelah kanan dan seolah-olah ada kesan dari mesin gerudi. Mengingatkan kan? Ya, betul. Saya sering jumpa yang seperti ini. Selain daripada ukiran, terutamanya patung dewa-dewa, dan ia digilap dengan begitu sempurna sehingga mustahil untuk dilakukan walaupun dengan kaedah moden. Dan alur-alur seperti ini saya nampak di mana-mana. Di sinilah gua-gua kecil. Para sanyasi duduk di sini bermeditasi. Kamu boleh masuk dan lihat ke dalam sana. Sel-sel biara. Ya, betul. Ini adalah air buangan yang mengalir turun di semasa musim hujan. Ia akan mengalir ke suatu tempat. Inilah sebenarnya sejenis sistem perparitan jadinya. Dan di sini semuanya pernah berada di dalam air. Dan ia runtuh. Dulu ia dilubangkan. Nampak tak? Di sana boleh nampak air. Tapi sekarang dah ada sampah di situ. Tapi beginilah cara mereka menyimpan air di sini. Di sana juga ada sel-sel biara yang menuju ke situ. Di sini pun ada burung merpati yang tinggal. Dan sekarang kita akan keluar ke sebelah yang lain. Di sini ada lagi beberapa sel biara yang agak besar. Dan inilah tepatnya kuil yang kita kunjungi tadi. Dan lihat, ada ukiran kecil dan relief yang dipahat. Di sini juga ada kesan-kesan peperangan agama. India hingga kini masih menjadi tempat pertembungan antara Islam, Hindu dan kepercayaan lain. Dan bahagian-bahagian yang patah itu, ya, itu berlaku ketika orang Islam. Pada zaman Aurangzeb atau pada masa lain, mereka cuba memusnahkannya. Tetapi batu-batunya sangat kukuh. Jadi mereka tidak berjaya sepenuhnya, hanya sebahagian saja. Cuma kaki yang digigit putus. Ya, perkara yang sama boleh dilihat di gua-gua Shayanta. Di sana juga pada patung gajah, hanya belalai yang berjaya dipatahkan. 3 tahun mereka cuba memecahkannya. Kaki dan belalai gajah itu patah, tak ada yang lain. Batu itu sangat kukuh. Nampak tak? Itu jelas. Mungkin seorang Sami. Kirsami, bukan Brahmin. Ini kan tempat suci. Nampak tak? Sampah tak dibersihkan. Bertahun-tahun mereka buang saja di sini. Maksudnya mereka tak nampak itu masalah. Sampah atau mereka malas. Kami sudah naik ke kawasan rumah dan halaman. Di sini seekor anjing tidur dengan tenang. Kain dijemur. Dan budak-budak tempatan pun berkumpul. Kuil Agung sepenuhnya berada di bawah kami. Hey, how are you? Apa kabar? Orang India sangka saya orang Sepanyol. Dengan harapan dapat duit, budak-budak itu menawarkan diri untuk bawa kami keliling kuil dan kawasan sekitar. Budak lelaki yang pakai seluar cantik dan selipar itu namanya Niraj. Pendek kata, budak-budak itu berlari entah ke mana. Harap bukan ke penyembelihan.
Jadi begitulah kami sampai ke bilik tersembunyi di mana dikatakan seorang Sami tinggal. Di sini kita perlu meninggalkan persembahan untuk para dewa. Saya hanya ada pisang. Correct? Orang kulit putih di kawasan setinggan itu sentiasa satu perayaan. Ada yang mahu mengambil kesempatan ke atas kami. Yang lain hanya ingin melihat makhluk yang luar biasa seperti saya, terutamanya kanak-kanak. Bagi mereka ini memang satu peristiwa. Di sini, Namaste. Buhic. di sini hidup dengan cara yang pelik. Lelaki ini tidur sambil mencangkung terus di sudut. Lawatan yang dibawa oleh budak-budak itu agak hambar, tapi saya tetap beri mereka RM300 untuk semua dan berharap mereka dapat cari kerja yang lebih baik. Bagi golongan muda, ini adalah masalah besar. India mempunyai populasi termuda, jadi golongan muda, termasuk saya, terdedah kepada pengaruh media sosial. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jumlah pengguna Instagram dan WhatsApp telah meningkat dengan ketara. Kandungan yang disajikan kepada kami sangat teruk. Orang ramai mula memesongkan realiti sebenar mengaitkan hidup mereka dengan video-video TikTok ini yang menyebabkan kadar pengangguran meningkat dan pelajar berhenti belajar. Kandungan seperti ini benar-benar merosakkan minda. Syukur TikTok telah diharamkan. Ya, sangat teruk. Sekarang di negara kami, kebanyakannya orang menonton YouTube dan video di Instagram. Jika orang ramai mula menggunakan internet untuk kebaikan, meningkatkan kemahiran mereka dan mempelajari perkara baharu, mereka boleh memanfaatkan internet dengan sangat baik dan menjadi lebih kaya. Saya berumur 20 tahun dan saya dilahirkan di bandar Bangalore, India. Di sana terdapat banyak taman dan bandar itu memang sangat hebat. Sebahagian besar hidup saya dihabiskan di Agra yang bersejarah di mana terletaknya Taj Mahal. Saya berpindah ke sana dan belajar di situ. Aditya belajar dalam bidang perubatan dan telah tinggal di pelbagai wilayah di India. Kami membahagikan India kepada 3 bahagian, Timur, Tengah dan Barat. Setiap bahagian sangat berbeza dan mereka bertutur dalam pelbagai bahasa yang berbeza antara satu sama lain. Budaya juga berbeza. Maksudnya kami memang orang yang sangat berbeza. Timur dan Utara sangat berbeza. Kali pertama saya di India, saya sangat terkejut mengapa orang India bercakap sesama sendiri dalam bahasa Inggeris. Jika kita lihat pada India, ia terdiri daripada banyak negeri dan setiap tempat mempunyai bahasanya sendiri. Sebab itu sangat sukar untuk berkomunikasi jika anda mengembara dari satu negeri ke negeri lain. Jika anda tahu bahasa Inggeris, anda boleh bertahan di mana-mana sahaja. Jelas sekali ini berkaitan dengan sejarah penjajahan kerana British pernah memerintah seluruh India dan bahasa Inggeris menjadi bahasa umum yang digunakan oleh setiap negeri. Selepas memperoleh kemerdekaan, kami juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi, walaupun ada orang yang mahu Hindi dijadikan bahasa kebangsaan. Ini sangat sukar kerana tidak semua orang boleh bertutur dalam bahasa Hindi. Selain itu, bahasa Inggeris juga merupakan salah satu mata pelajaran utama dalam kurikulum kami. Kami mempelajarinya sejak sekolah rendah. Kebanyakan pelajar di seluruh India mengenalinya dengan baik. Saya rasa mereka yang tahu bahasa Inggeris mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik berbanding mereka yang tidak tahu. Orang India berbakat dalam bahasa. Ramai antara mereka boleh bertutur beberapa bahasa sekaligus. Alina datang ke India untuk mengajar mereka bahasa Rusia. Ini bilik kelasnya. Kita akan buat. Anda akan segera buat saja ya. Silakan. Dalam kumpulan Alina ada seorang lelaki berumur lebih 50 tahun dan juga seorang gadis berumur sekitar 15 tahun. Pada masa yang sama, 25 orang lagi turut serta secara dalam talian. Mari saya akan buat begini. Kamera ke arah saya. Saya sudah buat kerja rumah. Pada masa depan, saya akan buat kerja rumah esok. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya akan hantar kerja rumah dalam chat. Baik. Yang dipelajari hari ini? Apa yang dipelajari? Masa depan, masa lampau, kata kerja tak sempurna. Itu jadi pening kepala. Mereka tidak pening sebab pertama sekali saya datang ke sini dan saya terkejut kerana tidak kira bagaimana rupa orang itu, orang India itu, dia tahu bahasa Inggeris bukan pada tahap C2, tapi pada tahap C222 versi dia sendiri dan dia pasti akan bercakap lebih baik daripada saya.
nampak macam tak logik, kan? Sebuah negara dunia ketiga yang jauh entah di mana, penuh dengan kawasan setinggan di mana semua orang seolah-olah tiada apa-apa. Tetapi tahap pendidikan mereka dan cara mereka melihat identiti budaya kita sangat menarik. Mereka membandingkan India dengan Rusia. Mereka belajar bahasa Rusia sambil berkata bahawa Rusia dan India seolah-olah saudara dalam sejarah, bahawa kedua-duanya adalah ruang yang sangat berbilang bangsa dan berbilang bahasa. Mereka belajar bahasa Rusia, kenapa? Itu soalan yang sangat baik. Sebenarnya tidak jelas. Saya tanya, belajar Rusia? Mereka? Tidak. Saya 60 tahun. Cuaca tak boleh. Untuk apa? Bagi mereka, pengetahuan bahasa itu seolah-olah berlegar di udara. Jika kamu tahu bahasa, maknanya kamu berpendidikan. Maknanya kamu melihat dunia ini dengan cara yang berbeza. Alina adalah sukarelawan bekerja sukarela. Dia juga pernah memenangi pertandingan. 30 pelajar sarjana terbaik yang menang telah dihantar ke pelbagai pusat latihan. Saya telah dihantar ke Mumbai. Pilihan lain adalah Tajikistan dan Kyrgyzstan. Ты решила максимально подальше? Да. Почему нет? Почему нет? Да, монолингвальная аудитория. Logat mereka sangat kuat sampai saya tak faham. Saya berkata, maaf, saya tidak bercakap bahasa anda. Mereka terasa hati kerana mereka bercakap dalam bahasa Inggeris. Perkara teruk bermula di kastam. Dia bercakap dengan saya dalam bahasa Inggeris. Saya sedar ada perkataan Inggeris, tapi disebabkan fonetiknya saya tak faham. Saya cakap, tolong ini dokumen saya, ambil semuanya. Saya tak tahu apa anda mahu dari... Были такие, кто, все, он перестал ходить? Tidak. Saya atau di Rusia tiada begitu. Mereka bertahan, jika saya pun tak tahu dari mana datangnya kekuatan kehendak mereka. Peliknya, Alina jarang didekati orang di jalan. Di sini saya tinggal di hotel yang sangat bagus. Di sini secara asasnya kami sebagai peserta pertandingan ini dijanjikan penginapan hotel, pengangkutan dan semua kos visa akan ditanggung. Di hotel Alina tinggal secara percuma, tetapi jiran-jirannya bermacam-macam ragam. Pernah telefon ke kaunter penyambut tetamu, saya kata mereka di sana saling membunuh. Dan sehingga saya turun ke tingkat 1 dan tunjukkan video itu, tiada reaksi langsung. Malah rakan sekerja saya dari India berkata, kenapa awak campur tangan? Alia, kalau mereka saling membunuh di balik pintu tertutup, tak perlu ambil peduli. Dan selepas video itu, saya diiringi dengan pengawal dari tingkat 1 sampai ke tingkat 11 ke bilik saya. Mereka masih bertengkar selama sejam lagi, menjerit antara satu sama lain di koridor dalam bahasa India mereka. Kontras di Mumbai jelas ketika kami melangkah keluar. Di sebelah ada bangunan tinggi menakutkan dengan burung gagak di atasnya dan pencakar langit mewah milik bilioner. Sebenarnya di sana tak dibenarkan rakam video. Mereka marah jika ada yang langgar peraturan. Rumah terbesar ima-ima milik satu keluarga. Inilah anak lelaki jutawan itu. Baru-baru ini dia keluar dan mereka adakan majlis kahwin. Rihanna buat persembahan. Itulah dia. Dari sini selamat untuk merakam. Di seberang jalan pula ada kawasan yang menakutkan. Tempat Alina berjalan pulang ke rumah. Tak takut ke? Langsung tidak. Orang di sini hidup bekerja seperti biasa. Apa yang menakutkan di sini? Ada yang mengganggu kan? Ada. Cuma mereka pandang pelik saja. Saya rasa mereka pandang pelik pada kita. Kalau saya jalan seorang diri. Dua yang putih itu. Ya, benar begitu. Di sebalik pagar itu mereka telah menutupnya. Tapi di sana ada satu kampung. Penuh dengan gelandangan. Di sana, supaya tiada apa-apa berlaku, tiada tempat untuk lari, semuanya telah dipagari. Sebenarnya, di tempat lain, mereka tinggal di bawah jambatan. Tak ada apa yang menarik di sana, hanya timbunan, sampah dan tanah. Dan sejak semua ini dibina, beginilah keadaannya. Rumah-rumah mereka bernasib baik dirobohkan dan mereka diberi pampasan membeli rumah baru. Di sini anda boleh saja mendekati sebagai contoh ke bangunan seperti ini, pupa, dan di sebelahnya akan ada kandang lembu, betul-betul bersebelahan dengan kompleks pusat membeli belah. Memang begitulah keadaannya di sini. Lembu-lembu boleh berkeliaran di mana saja mereka mahu dan melakukan apa saja mereka suka. Tinggal di sini tanpa rumah sendiri. Bumbung di
Ya, sekurang-kurangnya ada bumbung di atas kepala. Ketika hujan atau musim hujan, mereka Hujan. semuanya terbuka, baik hujan atau berdebu. Kita boleh mendekati mereka, berbual, mereka akan gembira, mungkin menawarkan sesuatu seperti pita pelekat. Beginilah cara mereka hidup. Ini orang yang mempunyai tempat tinggal, walaupun bukanlah rumah yang sempurna, tapi tetap juga tempat tinggal. Bilik-bilik kecil, kira-kira 3 kali 3 meter. Namun, begitu. Alexander sudah lama di Mumbai, tetapi pemandu teksi ini baru sahaja sampai dan tidak faham bahasa Inggeris. Di kawasan pemeriksaan, dia keliru dengan metro. Metro station langsung dia tak faham, memang kosong, faham tak? Tapi tetap juga, cepat sahaja ada orang yang faham dengan baik. Dalam tuk-tuk ada meter, jadi tak perlu tawar-menawar. Di sana ada tempat duduk dan Yulia ada. Saya yakin sendiri. Jadi kita tak perlu tanya terus berapa harganya. Mereka betul-betul hidupkan meter. Ya, Oh, jadi terus berjalan ya. mereka ambil semua tepat. Ya, 23 itu permulaan. Bila kau naik itu saja, ini permulaan. Longgokan motosikal, bangunan usang yang dipenuhi semak dan kawasan setinggan. Rumah tempat Alexander tinggal terletak betul-betul di sebelah semua itu. Dan di sini bukan lagi India. Ada tukang kebun, gimnasium, kolam renang dan meja biliar. Waktu tengah hari, semua orang berehat untuk tidur sekejap. Dari pukul 2 hingga 4 semuanya tutup, makan tengah hari. Tidur. Di sini ada kolam renang dewasa untuk kanak-kanak, taman permainan kanak-kanak. Ini 45 tingkat, tapi sebenarnya dari segi meter lebih tinggi. Ada kira-kira 50 tingkat. Di sini tersedia 2 tingkat penuh, spa lelaki. Di sini pun ada bilik wap, tempat letak kereta untuk kami. Sangat menyenangkan di sini. Ada taman dan di bawah ada padang bola sepak. Taman terletak di tingkat berapa? Tingkat 8, tapi di sini lebih tinggi. Bukan sekadar 2,5 meter setiap tingkat, jadi dari segi 10 meter ia lebih tinggi. Selain itu, di sana pun boleh bersukan, ada meja tenis, catur, sesiapa boleh main apa yang mereka suka. Boleh masuk dan bermain secara percuma. Ada orang dari kerajaan tinggal di bangunan ini. Mereka tiba apabila mereka melakukannya, mereka tutup jalan, alihkan bangku dan semua gerai jualan. Dari sini, pemandangan ke arah Goregaon, kawasan kita, sangat bagus. Beginilah rupanya dari sebelah sana. Sekarang ini sebenarnya ada sedikit kabus. Ini adalah kehidupan kelas pertengahan, lebih kurang beginilah. Adakah kabus sentiasa ada? Tidak, sudah tentu tidak. Anginnya akan meniup semuanya pergi. Di sana mereka masih membakar sesuatu. Sudah tentu semua itu akan naik ke atas. Debu, kabus tebal seperti inilah. Tapi kadang-kadang dari sini, dalam 5 km sudah boleh nampak laut. Pagoda kelihatan. Di sana biar mereka bina pagoda untuk vipassana. Hanya bos anda ternyata betul. Anda yang masak? Ya, Roti lepar itu dipanggil paratha. nanti perut akan selesa. Itu. Saya tak syorkan itu. Ia akan stabil cepat. Ya, lebih baik dari semua subvents. Contohnya apa yang boleh dimakan, adakah ia akan kotor atau ada bakteria tertentu? Walaupun ia mungkin keluar dari ketuhar, tapi tetap mungkin bila anda lihat cara mereka masak, semuanya di luar, cara mereka cuci pinggan terus dalam air kotor, memang ada kemungkinan sesuatu boleh tercemar. Itu adalah jangkitan. Atau mungkin sebab tarikh luput atau dari sumber lain. Lebih bakteria kan? Mungkin juga ya. Terutama yang sering menyalin semula itu lama, biasa dengan kuning telur. Di balkoni ada kebun penuh dan kawasan barbeku. Mereka memanggang syashlik di sini. Ini tomato kan? Ya, itu. Dan benda ini anda jalankan di sini macam mana? Ya, berjalan kelabu. Kami alihkan ini kerusi itu saja. Ya, silinder gas haba. Dan waktu itu pengudaraan memang cukup terus ya. Ya. Dinding tak jadi hitam sebab asap. Itu memang biasa saja, ya si. Alexander berumur 69 tahun dan India membuatnya tampak muda sebab dia sudah menjelajah seluruh negara itu. Berapa lama anda lawati semua tempat ini? Sejak tahun 2007. Dan berapa kilometer lebih kurang boleh anggarkan? Saya boleh beritahu berapa banyak saya dah pusing di Goa. Dalam masa 4 tahun, lebih kurang 40,000 kilometer. Nak. Sama dengan. Mari kita lihat pengembaraannya, ya. Ini adalah seekor ular sawah di balkoni beliau. Dan di sini dia merakam pergaduhan 3 ekor lembu, 2 lawan 1, yang satu itu tidak mengalah dan tidak lari.
Di pantai semasa air surut, macam-macam boleh jumpa. Anjing pun terkejut. Nak bergaduh ke? Aduh, lebih tinggi. Ini pula ketam lain dan ikan buntal. Tunjukkan apa yang kau boleh buat. Wah, hebatnya. Wah, hebatnya. Aduh. Wah, dia menyerang. Lari. Sekarang dia akan cepat-cepat menanam diri. Semua. Ikan buntal ini tak dapat melawan arus sehingga akhirnya ia terdampar dia di pantai. Nah, masih hidup. Tampaknya kita akan segera menolong dia sekarang. Cantiknya. Di Mumbai bukan hanya ada jalan raya dan kawasan setinggan. Di sini juga ada taman hijau yang menarik. Inilah roda samsara yang terus berputar. Pemandangan seperti ini hanya boleh dilihat di India. Tiada siapa akan menghalau lembu-lembu itu. Saya tunggu ada yang datang atau mereka akan mengelak. Masalah utama bandar besar seperti Mumbai ialah pengangkutan. 30 juta orang sentiasa mahu pergi ke suatu tempat dan ini sukar untuk diatur. Metro adalah penyelesaian yang ideal. Ia di sini masih baru dan laju. Tetapi pembinaannya sangat mahal dan ia tidak terdapat di semua kawasan. Sebab itu, selepas itu semua orang akan menaiki tuk-tuk. Terdapat 220,000 daripada mereka di Mumbai. Di sesetengah kawasan, tuk-tuk adalah dilarang. Contohnya, di Bombay lama. Tetapi di kawasan lain, ia adalah pengangkutan nombor 1 untuk jarak dekat. Setiap hari 5 juta orang menggunakannya dan kos satu perjalanan adalah kira-kira $0.50. Lihatlah, di metro ada iklan seperti ini, pasangan India. Tetapi kedua-dua lelaki dan perempuan itu sangat berimej Eropah. Mungkin saya silap, tapi pada pendapat saya, kulit mereka pun nampak diputihkan. Metro di Mumbai adalah di atas tanah dan kebanyakannya berjalan di ketinggian. Jadi satu perjalanan sudah cukup untuk memahami bagaimana rupa bandar ini. Kawasan setinggan meliputi 25% kawasan bandar, 9 juta orang tinggal di sana. Rumah mereka tidak rasmi dibina dari bahan terbuang. Tidak semua ada air paip. Di sini hanya runtuhan dan tapak pelupusan sampah. Tetapi tidak ramai orang tinggal di sini. Semakin dekat ke stesen metro, tiba-tiba muncul peradaban yang tidak mampu dimiliki penduduk setinggan. Orang miskin hanya datang ke sini sebagai pembantu rumah, walaupun mereka tinggal di jalan yang sama dengan orang kaya. Mumbai mesti terus membina metro. Beginilah rupa stesen pada peringkat pembinaan. Di sini nampaknya pembinaannya telah dibekukan. Ada stesen baru dan saya sampai di salah satu daripadanya. Masih belum ramai yang menggunakan laluan ini kerana hanya ada beberapa stesen sahaja. Ini adalah tempat pertama yang pernah saya kunjungi di India, di mana saya benar-benar bersendirian. Aditya berpendapat bahawa India walaupun perlahan sedang menjadi lebih baik. Sukar untuk bercakap tentang pembangunan di India. Terdapat dua sudut pandangan. Jika kita bercakap tentang KDNK, kadar pertumbuhan dan bilangan bilioner di negara kita, memang benar kita sedang berkembang. Apabila saya keluar membeli susu, saya melihat ada sesuatu yang baru sedang berlaku. Sepanjang masa kafe baru dibuka, syarikat baru muncul, teknologi baru masuk ke setiap rumah, pengaruh internet juga telah meningkat dalam 5 hingga 10 tahun kebelakangan ini. Anda boleh meninggalkan wang tunai dan melakukan transaksi sekecil manapun hanya dengan satu klik. Anda akan melihat kod QR yang boleh digunakan untuk membuat pembayaran di setiap kedai. Jadi, sepertinya India memang sedang benar-benar menjadi lebih baik. Alina в Индии не только учитель, но еще и библиотекарь. Apa kekecohan ini? Saya yang buat begini. Sebenarnya di sini boleh tengok cerita dongeng kanak-kanak. Di sini pula disusun abjad. Di sana ada buku khusus budaya. Membuat saya perpustakaan ini kali terakhir disusun semula. Entahlah, mungkin 20 tahun lalu mereka datang ke sini, ada yang ubah susunan buku. Saya datang dan memutuskan untuk asingkan buku-buku tentang perang dari USSR dan letakkan karya klasik di bahagian yang berasingan celaka ke bawah. Macam mana sepatutnya seperti cara perpustakaan kita berfungsi. Jadi perpustakaan ini diserahkan ke kamu atau kamu sukarela? Saya diminta kok. Boleh tak kamu tolong? Kamu boleh ke? Kenapa pula tidak? Apa salahnya? Saya dah buat kerja ni 1,5 minggu. Kalau nak tahu, ya nampaknya ada juga sedikit kemajuan. Malah rak-rak pameran ini pun hampir siap.
Tadi, budak-budak perempuan India datang ke sekolah balet yang terletak di bilik sebelah. Di sini juga ada mesin air. Alina tak berani minum dari sini, tapi para balerina minum saja. Itu ibu-ibu yang sedang menunggu anak-anak balet mereka. Ya, semua orang ambil anak masing-masing. Di sini mereka memang sangat serius terhadap anak perempuan. Maksudnya kau macam mana? Di sini memang lama di sini kalau maksudnya memang tak ada apa-apa. Kalau kan kau ada anak perempuan itu dianggap buruk. Malapetaka dalam keluarga. Ya, mereka fakta bahawa mereka dibunuh. Baik, itu boleh difahami. Mereka ditinggalkan di jalanan. Di sini masih ada sekolah anak perempuan yatim piatu. Adakah mereka masih ditolak? Sekarang tidak. Tapi tidak, seteruk dulu. Tapi saya rasa kes-kes seperti itu tetap akan ada. Perkara itu memang susah nak hilang dari fikiran orang. Sebab itu sekarang orang sangat melindungi anak perempuan. Mereka menantikan mereka menghantar mereka sampai ke sekolah. Dengan anak perempuan mereka sangat berhati-hati. Dan kalau naik bas, ada tempat duduk khas untuk wanita. Seolah-olah anak perempuan telah memperjuangkan hak mereka. Negeri ini sangat liberal sebab di sini masih ada sekolah dan universiti perempuan, dan secara umum wanita sangat lantang memperjuangkan hak mereka dan berkata, ini hak kami untuk hidup, ini hak kami untuk belajar, ini hak kami 30%. Mereka tak ada hak dulu? Sebab itu dulu pada masa itu anak perempuan memang dibunuh. Apalagi mereka perlukan wang hantaran yang banyak. Beg plastik di atas tempat duduk teksi adalah idea yang bagus sebab di luar sangat kotor dan sentiasa ada pertandingan mengangkut barang. Inilah pemenang di kalangan troli. Dan lelaki seperti semut ini membawa beban 20 kali ganda berat badannya. Di sini mereka pasang perancah buluh. Bukan saja perancahnya sangat kum, rumah itu juga. Inilah bangunan menempatkan hotel dan rumah tumpangan. Cuma menyewa tempat tinggal melalui internet. Cuma perlu lebih berhati-hati. Dan yang paling cantik serta bersih di antara semua ini ialah kediaman gubernur negeri. Di India, penduduknya sangat ramai sehingga sukar dikawal semasa pilihan raya. Setiap orang yang mengundi akan ditanda dengan dakwat khas. Ini dilakukan supaya kamu tidak pergi ke pusat mengundi lain atau menggunakan dokumen palsu orang lain. Maksudnya, di sana ada helaian besar, tidak dibenarkan, ambil gambar, ada kawasan berpagar dan orang ramai nada masuk ke situ dengan pasport atau dokumen mereka. Sudah tentu, mereka telah ditetapkan ke pusat mengundi tertentu. Mereka akan ditanda dengan dakwat bukti telah mengundi. Apa itu? Itu perpustakaan. Itu adalah rumah-rumah pedagang yang kini telah diubah suai menjadi sesuatu perpustakaan. University. Jadi kamu lebih suka ke perpustakaan, ya? Ya. Saya kan pelajar fakulti filologi. Macam mana pun juga. Nak naik ke atas dan susun semuanya di sana? Ya, di mana-mana pun. Rasa nak cuci semuanya, sapu antiseptik ke atas semua benda dan hidupkan pengudaraan kalau boleh. Yang ada penapis habuk. Kamu belum makan dengan tangan? Saya dah biasa makan plop. Nasi itu diikut dengan sudu dan garpu. Dan yang itu memang susah nak ubah dari saya. Tangan saya pun tak boleh nak buat macam tu. Saya pun tak tahu dia entah bagaimana sama sekali berbeza. Ya, tangan mereka memang macam dah ada bentuk khas. Jadi apa yang sebenarnya kamu buat di sini di masa lapang? Pada mulanya saya berjalan-jalan di sekitar di kawasan hotel saya, dekat bawa kamera juga dengan monopod. Saya fikir, alamak, harap-harap saya tak kena apa-apa. Saya akan rakam semuanya, maksudnya supaya ada bukti di mana saya berada sambil hantar kepada mak saya juga. Pernah tak kamu tersesat ke tempat ada tikus, tempat sampah? Tikus lari je, tak payah pergi jauh. Ke situ, kamu berdiri je dekat tong sampah 10 minit, mesti ada yang lalu. Kat sini pun ada kelawar berbunyi. Lepas tu ada banyak sangat burung gagak. Rasa nak mandi setiap kali balik dari luar di India. Beberapa hari pertama, bila saya balik, saya akan cuci semua bahagian badan yang terdedah dulu di sinki. Saya cuci hidung. Lepas tu, baru saya masuk mandi dan bersihkan semuanya. Maksudnya keadaannya memang sangat teruk dan saya juga sangat takut dijangkiti apa-apa penyakit di sini sebab cuaca sangat panas. Maksudnya jangkitan mudah merebak di tempat yang panas. Saya fikir kalau saya terkena apa-apa lagi, tak apalah, saya akan mati. Saya bawa banyak sangat ubat dengan saya, nak tak? Saya boleh kongsi. Jom, saya masih panik lagi. Saya ada antibiotik, ubat untuk alahan, titisan antivirus, 4 kotak, semuanya. Jadi dah tenang sikit ke? Ya, sekarang ya. Alexander sedang menikmati hidup di India, tapi dia yakin tidak semua orang India semanis dan sebaik yang mereka nampak.
Jadi masa naik basikal tu tak ada orang kacau ke? Kacau, memang kacau. Memang, betul. Mereka kacau. Mereka memang suka sangat menyelit masuk ke tempat yang langsung tak ada ruang. Mereka pijak tumit kita dan kadang-kadang itu kita pun kena langgar dengan cermin sisi. Malah kereta pun bila kita lalu, mereka lalu sangat dekat. Macam tu. Dia mengundang, bukan? Ya, mereka ni sentiasa macam tergesa-gesa ke mana-mana. Jadi sebenarnya di sini memang perlu ada naluri, intuisi masa memandu. Di sini semua orang memandu secara intuitif macam tu. Walaupun ada peraturan, semua orang langgar juga. Kalau dia nak, dia boleh terus pusing ke situ dan lintas melintang. Ya, sebab semua orang memang bawa macam tu. Tadi ada motor potong saya. Saya pun terpaksa elak sikit dan di belakang, di antara saya dan kereta ada jarak macam tu. Ada seorang perempuan cuba nak selit, dia pun terpaksa elak juga. Akhirnya dia tinggalkan motor dia dan mula menjerit pada saya. Lepas tu ramai orang India terus datang nak tengok apa yang berlaku. Kadang-kadang ada juga yang nak campur tangan dan mereka mula pegang tangan saya. Sudah tentu saya tolak tangan itu. Polis pun datang secara keseluruhannya. Selepas setengah jam, security tak ada apa-apa yang serius. Aditya seorang yang bijak dan dia ada ramai kawan di pelbagai negara. Saya masih belum pernah meninggalkan India, tapi saya sangat ingin melawat 3 negara yang saya kenal melalui filem, buku dan kawan-kawan. Negara pertama ialah Jepun. Jepun telah melakukan sesuatu yang menakjubkan. Mereka berjaya menggabungkan tradisi kuno, budaya dan sejarah mereka dengan trend moden yang diikuti oleh negara-negara barat. Negara kedua ialah Jerman. Kerana abang saya pergi belajar di sana dan dia telah tunjukkan banyak video serta berkongsi pengalamannya dengan saya. Inilah salah satu sebab mengapa saya ingin melawat negara itu. Dan yang terakhir ialah sebuah negara di Timur Tengah, Emiria. Saya ada seorang kawan di UAE. Dia memberitahu bahawa walaupun negara itu terletak tidak jauh dari kita, ia sangat berbeza. Kami tidak mempunyai persamaan tuakah, tetapi dia sangat baik. Peganglah batang ini. Jom, yang suci dibenarkan. Saya ingatkan Alex akan berumur 70 tahun tidak lama lagi. Ceritakan lagi tentang rahsia-rahsia itu. Untuk usia anda, anda nampak sangat hebat. Pergerakan itu kehidupan. Banyakkan bergerak dan jangan biarkan perkara buruk masuk ke dalam fikiran. Dan anda akan bahagia. Ringkas dan hebat. Jika anda berasa sedih dan merasakan hidup anda tidak bermakna, pergilah ke India. Di sini, pasti akan lebih meriah. Kebahagiaan itu bukan di India atau di Rusia. Ya. Kebahagiaan itu ada di sini, di kepala kita. Tidak dinafikan, India bukan tempat paling bersih di dunia. Jika melihat Mumbai, jika kita lihat fikiran orang sini, semuanya sangat berbeza. Negara ini nampak baik dan bebas. Isikan fikiranmu dengan bahagia dan langgan saluran Fova Karmanov. Akan ada banyak lagi seperti ini. Saya pula pergi dengan pakaian yang sangat kotor, tetapi dengan fikiran yang bersih bahawa saya pasti akan kembali. Jumpa lagi.